Selepas seminggu hampir bawa kereta ni saya bawa merata-rata lah. Dalam pekan bawa atas highway, jalan kampung, hujan, jam, bawa laju, semua cukup. Dan bila dah habis tu saya rasa macam saya kenal kereta ni, macam kawan lama. Jadi saya pun fikir agak apa yang jadi macam kawan lama. Kereta ni kereta baru, produk baru, Toyota tak pernah ada produk dalam segmen ni. Tapi dia rasa macam kawan lama. Ni dia. Corolla. Ni dia. Inilah yang saya kenal. Selamat kembali ke FTV. Hari ini kita bersama dengan satu kereta yang saya kira lama dinantikan lah, iaitu Toyota Corolla Cross. Jadi Corolla Cross ni sepatutnya lama dah Toyota hasilkan, kerana Honda dengan HR-V dia tu mendominasi pasaran sekian lama tanpa disaingi oleh sesiapa. Dan setelah sekian lama, akhirnya Toyota mengambil keputusan untuk menggunakan platform Corolla dan menghasilkan Corolla Cross. Yang pertama sekali bila kita tengok reka bentuk dia, memang saya rasa ini antara crossover segmen C yang paling menarik lah, yang paling cantik reka bentuk dia. Walaupun mungkin dia tak se-swooping macam Mazda, tapi saya rasa reka bentuk ni ada balance atau peimbangan antara reka bentuk yang evergreen dengan ciri-ciri yang menampakkan ini agak agresif lah. Sebagai contoh, kita tengok grill depan ni, lampu depan, memang semua merupakan reka bentuk yang cuba berdaya muda lah. Tapi bahagian belakang tu dia macam kotak-kotak sikit untuk menghasilkan ruang kabin dan ruang barang yang lebih lapang dan lebih sesuai sebagai sebuah kenderaan keluarga. Dan kalau awak perasan dekat belakang tu, cuba tengok, dia macam chrome line ni dia akan terus sampai ke belakang. Jadi chrome line terus sampai ke belakang ni dalam satu trend yang digunakan daripada RAV4 dan kini digunakan juga dekat Corolla Cross ni. Yang itu sebenarnya selain daripada kosmetik, juga ada satu lagi tugas lah saya rasa. So kalau kita ketuk besi ni, tengok ni dua ketebalan yang berbeza. Jadi kalau kita tengok bahagian dulu, zaman dulu sebelum ni lah, kereta kalau kita tengok semua ni one piece lah, dia pressing one piece. Tapi saya rasa Toyota menggunakan cara ini untuk menggunakan besi yang lebih nipis dan lebih ringan untuk skin luar. Tapi ini ialah besi structural, jadi dia lebih tebal. Dan kat sinilah tempat dia pembahagi. Kalau dulu dia one piece jadi sekarang dia boleh bahagikan. Jadi besi tebal ni masuk ke dalam untuk structure, tapi di bahagian luar ianya menggunakan besi yang ringan. Jadi sebenarnya untuk kereta skin luar ni provides very little structural strength. So tak ada point you nak pakai besi yang tebal-tebal, hanya akan meningkatkan berat kereta dan juga cost. Jadi saya rasa untuk Toyota dia gunakan ni sekarang. Kita tengok di RAV4 digunakan, dan sekarang untuk di Corolla Cross. So it's not just a styling feature, tapi possibly a way to reduce the weight of the vehicle. And yalah, kalau boleh reduce the weight, reduce the cost, and sell the car at a more competitive price. Kereta ni sebenarnya ada orang terus tendang-tendang tu. Macam biasa, saya belum tendang-tendang ni macam tak apa reti sangat nak pakai. Bagilah kereta apa pun, tapi boleh pakai sebenarnya. Dan of course yang ni datang dengan power tailgate So power tailgate ni memang banyak membantulah sekarang ni, kerana ini satu ciri yang penting. Dan bila kita tengok dia punya boot ni banyak sikit barang ni. Boleh nampak lah boot ni mempunyai saiz yang agak besar. Kabin Corolla Cross ni kita kira sebagai satu kabin yang lapang lah. Sebab memang Toyota reka bentuk kereta dia memang practicality nombor satu. Ni masih lagi ada tema-tema yang hampir serupa dengan Corolla. Secara keseluruhannya saya rasa ergonomik tak ada masalah sangat. Semua benda boleh kita capai. Dan dia punya center console ni agak kemas dah sekarang. Dekat skrin sesentuh tengah ni tak ada banyak butang, hanya ada sebaris butang dekat bahagian kanan skrin, iaitu kuasa, home button, power button dan juga voice command punya button. So kereta ni ada voice command lah.
Tapi setakat ni saya cuba, dia tak faham sikit lah saya punya English saya. So saya tak apalah. Dan kat bawah ni adalah tempat kawalan aircon, di mana kita ada single zone climate control lah. Satu komen tentang dia punya entertainment system, screen touch screen ni, bila kita on, tak kenapa dia akan always default pergi ke gambar kamera dulu, surround camera. Dan bila dia pergi ke surround camera tu, benda tu jadi macam tak responsif untuk kita tekan, which is annoying lah. Kalau kita start kereta, katalah kat tempat parking, di kawasan rehat ke, ataupun baru balik shopping ke, kita on dah, lepas tu kita nak sambungkan apa-apa ke, dia kena tunggu kejap lah, ataupun kena keep pressing the home button hitam ke, tak tahu lah, ataupun mungkin ada function yang saya salah tekan ke, jadi macam tu. Selain daripada tu, kursi yang kita dapat ni ialah elektrik untuk driver, tak ada memory. Kereta ni juga datang dengan adaptive cruise control, tapi level 1 lah, maksudnya sampai 30 km per hour. So kat situ saya ada sikit tak gembira lah, kerana pada saya rasa syarikat kereta patut bagi je level 2. Dari segi material lah, bahan yang digunakan kat sini soft touch plastik, tapi kat tepi ni dia dah hard plastik. So bahagian tengah ni je lah one piece soft touch plastik panel, kat atas semua hard plastik. Kat sini tak, sini ialah soft touch plastik, tapi kita punya bawah pada ni panel ni, kat bawah ni ialah hard plastik. Dan tempat armrest kita ada macam padded lah, but the rest is hard plastik. Itu typical of Toyota, tengah-tengah semua hard plastik lah. But it's okay, because the whole thing nampak quite cohesive, dan the plastik ni nampak taklah teruk sangat, shiny dia. So it's quite okay lah. To me it's quite okay. Saya tak berkenan roof lining warna hitam, tapi Malaysian memang suka roof lining warna hitam sebab ianya lebih sporty. Bila kita tengok ruang simpanan barang pula, kat pintu saya suka besar tempat simpanan botol dia. Poket bawah ni pula tak sampai ke belakang, dah hanya separuh jalan. So okey bila letak barang, tapi tak besar sangat. Macam ni tadi saya cakap dah kecil. Gelas kompartmen juga ada sikit kecil. Kereta ni tak feel cozy, dia feel lapang. Dan salah satu sebab dia rasa lapang ialah kerana center console ni, for the car, you tengok kecil tau. Center console ni relatively small. Tempat letak barang kat sini pun tak ada. Ada tempat wireless charger telefon, and that's it. Jadi pada saya lebih suka kalau Toyota ambil sikit ruang kat sini, bagikan lebih kawasan ataupun simpanan barang. Tapi mungkin dari segi pilihan untuk pengguna, lagi banyak ruang untuk pengguna, lagi bagus lah. Memang kereta ni rasa lapang. Ruang belakang seperti yang awak boleh tengok memang cukup selesa. Ada satu penumbuk lagi depan kaki lutut saya. Dan ruang bawah ni pun cukup lapang lah, jadi boleh duduk hampir berunjung. Dan kursi ni juga kita boleh laras sikit sudut dia. Kalau nak tegak sikit boleh, kalau nak sandar pun boleh. Jadi untuk perjalanan jarak jauh lebih selesa lah kalau kita sandar lebih sikit. Jadi setelah kereta di belakang ni dapat plastik keras, depan padded. Tapi untuk yang ini Toyota buat depan belakang sama padded Dan sini juga sama. Dan kat tengah-tengah ni juga ada satu armrest. Yang ini armrest dia tak sama tinggi. Ini tinggi, ini rendah sikit. Secara keseluruhan kabin ini memang satu kabin yang praktikal, tapi fokus utama Toyota ialah kepada ruang kabin lah. Di mana kita tengok dekat center console ni kan kurus, saya cakap tadi. Dan kat belakang ni pun dia punya pintu ni tak begitu tebal sangat, tak banyak sangat ciri. Kalau kat bawah ni kita tengok langsung tak ada storage area. So the result is memang kereta yang rasa lapang. It's a car that feels spacious inside, walaupun bumbung roof lining ni berwarna hitam. Jadi kalau kita tengok dia punya crash structure kereta ni, kita tengok kat bawah ni, ini dia punya main crash structure. Ini deformable punya energy absorber, dan ini dia punya the new truss structure untuk small overlap. Jadi small overlap selalunya bermula dekat lebih kurang sini, dia melanggar this main truss ni, dan a lot of the energy will be deflected daripada bawah tu, nampak tu, dia keluar sana kan. So a lot of the energy akan be deflected out to the A pillar. So ini memang satu reka bentuk yang baru lah. Kita nampak kat tepi ni semua, all this metal ni semua very lightweight metal. Bila kita tengok dia memang tak begitu nampak macam kukuh. Tapi tak apa, tak penting, sebab kat skin kat luar tu semua tu memang direka bentuk untuk absorb the impact.
and just deflect the energy pergi ke tepi. Untuk pemandu pula, Corolla Cross ni menawarkan 103 kW ataupun lebih kurang 139 PS kuasa dari enjin 4 silinder 16 injak dengan fungsi dual VVTi yang mengawal fasa injak masuk dan injak exhaust. Memandangkan berat kenderaan ni ialah 1.4 tan, ni sebab kuasa kepada berat ialah lebih kurang 100 kuasa kuda untuk setiap tan lah. Ini bukanlah wilayah hot hatch, tapi ianya ialah di tengah-tengah wilayah kenderaan keluarga. Tapi nasib baiklah kotak gear CVT dengan 7 nisbah maya Shiftmatic ni cukup cekap memadankan gandaan torque dengan keperluan semasa. Hasilnya ialah sebuah crossover yang agak bertenaga lah bila kaki kanan kita terberat dan juga cukup menjimatkan bila kita rasa macam nak memandu santai. Sistem Adaptive Cruise Control ni sangat berguna apabila kita tak nak cepat penat dan juga bila kita nak menjimatkan sikit minyak lah. Dan bila kami pandu ke arah utara pada kelajuan lebuh raya, ia cukup menjimatkan menggunakan hanya sekadar 8 hingga 8.5 liter untuk setiap 100 km. Kira pada saya itu okey lah untuk satu kenderaan yang agak besar dan lapang. Satu lagi, saya dapati tahap bunyi, gegaran, kekasaran ataupun NVH Corolla Cross ni cukup terkawal. Ini sebenarnya ialah salah satu ciri utama platform TNGA Toyota yang baru ni, di mana keutuhan chassis membantu untuk mengawal gema daripada masuk dan juga bunyi daripada masuk ke dalam kabin. Bila kita tengok sistem gantungan depan topang McPherson dengan ganda kilas di belakang, jelas ini bukanlah sebuah kenderaan untuk rempit. Tetapi kekerasan chassis tadi ada membantu kenderaan ini untuk lebih cekap untuk menawan selekoh. Walaupun gandengan spring dan damper ditala untuk keselesaan, tetapi ianya mempunyai kejituan bila kita menyerang jalan berliku. Sistem bantuan steering elektrik ni sama macam sistem lain lah. Dia tak mempunyai banyak sangat maklum balas. Tapi saya tak kisah sangat sebab bila kita masuk ke corner, dia boleh mengikut garisan mana yang kita nak dengan agak tepat. Cuma dia tak banyak tindak balas lah. Jadi bila kita bawa laju tu tak rasa shock sangat lah, dia gayat sikit. Semasa ujian ni kami lalui jalan kampung dari Bandar Baru ke Sedim. Ni kalau apa tahu jalan ni agak mencabar jugalah dengan selekoh, dengan permukaan tak rata, banyak lori lalu jadi permukaan tak rata. Tapi kami dapatilah secara keseluruhan sistem termasuk sistem brake, steering, gearbox semua memang cukup bersedia untuk pemanduan yang cergas. Bukan laju, cergas. Jadi secara keseluruhan saya rasa Corolla Cross ni seperti juga Toyota Corolla biasa ialah sebuah kenderaan yang sesuai untuk kegunaan keluarga, dan kalau nak bawa laju sikit okey, tapi bukan untuk kita push. Kereta ni menggunakan nama Corolla. Corolla tu ialah nama yang paling bernilai dalam dunia Toyota. Dia sama macam Ford. Bila Ford menggunakan nama Mustang untuk kereta elektrik pertama dia, iaitu Mustang Mark E, dan kita tengok semua review ni, nampak memang Ford tidak kedekut lah dalam kereta tu. Dia bagikan yang terbaik kerana itulah satu jenama yang penting untuk Ford. Dan sama lah dengan yang ni. Corolla tu ialah satu jenama yang sangat penting untuk Toyota. Jadi dia tak kedekut dalam menghasilkan kereta ni. Kalau nak tahu betapa bernilainya nama Corolla ni, kita kena bayangkan dekat dunia sekarang kereta top 3 kereta paling popular yang dijual di dunia. Pertama sekali Ford F-150, kedua Toyota Corolla, dan ketiga Volkswagen Golf. Toyota Corolla ni ialah sebuah sedan. Dalam dunia yang orang semua gilakan SUV, Toyota Corolla masih lagi merupakan kenderaan paling popular di dunia, kedua paling popular di dunia di belakang Ford F-150. F-150 tak boleh buat apalah, Amerika dia memang gila pickup truck. Jadi Toyota sudah tentu nak jaga nama ni. Itu sebab bila saya pandu kereta ni atas lebuh raya, atas jalan biasa, dia rasa macam kita kenal. Dia sebuah Corolla, ialah sebuah kereta yang mudah untuk kita pandu. It's an easy car to live with. It's a friendly car. It's a car that your family likes. Betul, anak-anak saya suka kereta ni. Kabin dia lapang, semua ciri-ciri ada, teknologi terkini ada, termasuklah adaptive cruise control. But secara keseluruhannya kereta ni memang satu produk yang well-rounded, very well-rounded. Kita tak ada satu benda yang kita tengok yang kita rasa tak berkenan dan jelek. Dari dia punya reka bentuk, sampailah dia punya pemanduan, sampailah dia punya kabin, sampailah bahan-bahan yang digunakan, semuanya sedang elok. It's a very Corolla car. Nah, oleh sebab itu, bila saya nak bagi rating untuk kereta ni, saya rasa dari segi reka bentuk, ianya very fresh. Berasa Corolla yang baru ni pun cantik, segak. Jadi bila dia buat Corolla Cross ni pun saya rasa dia punya design tu very fresh, but it's a design yang akan age well. Ia satu evergreen punya design.
Dari segi kabin pula, saya katakan gabungan antara canggih dengan praktikal. Semua benda direka bentuk untuk menjadikan kabin tu rasa selesa. Dengan kerusi yang besar, kerusi depan tu besar, center konsol tu nipis, so dia maksimalkan ruang. So itu practicality kabin juga saya puji dia. Reka bentuk luar, saya bagi dia 8 sebab fresh. Reka bentuk kabin 7,5 sebab terlalu banyak sangat hitam. Dan kadang-kadang plastik itu plastik keras sikit. But still, I think it's a nice looking design. Practicality cabin saya bagi 8 balik. Pasal cabin tu lapang. Dan dari segi pemanduan, it's a very capable car. Walaupun mungkin bukan untuk dipandu secara sangat agresif, tapi bila kita bawa dalam hujan, walaupun di jalan selekoh-selekoh, jalan kampung, ianya memberikan keyakinan yang tinggi. Dan tak banyak kali lampu ESC dia menyala pun. So maksud memang chassis tu is a capable chassis without the help of the ESC. Dan nilai untuk wang anda, I think it's okay for a car of this size dengan nama Corolla tu, dengan apa spesifikasi yang dibagikan dan ciri-ciri yang dibagikan, is a fair 7.5. So secara keseluruhannya kereta ni is a 7.5, which I think is a really good score untuk sebuah kereta yang masuk ke dalam segmen yang sudah pun banyak produk-produk lain. Sebab tu saya rasa kereta ni kalau you memang berfikir untuk mencari sebuah SUV keluarga, wajiblah kena pergi tengok dan pandu uji kereta ni. Harga ke apa-apa itu belakang kira, at least pandu uji dulu supaya tidak membuat keputusan sebelum anda memandu uji satu produk yang saya rasa sangat kompetitif di pasaran. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh macam biasa, tolong kita tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya dia beri makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.